Sebagai seorang ketua satu, selalu saya beritahu saya adalah kawan. Demikianlah apabila saya dengan jawatankuasa saya cuba seberapa boleh tidak menganggap saya sebagai ketua. Jadi itulah pokok pertama peranan saya dengan jawatankuasa, mesti ada satu hubungan yang rapat, akrab. Dalam pergaulan kita itu tidak pernah ada suruh menyuruh. Beliau tak pernah marah. Beliau tidak pernah memerintah-merintah. Dia akan melakukan sendiri, kemudian diikuti oleh teman-teman. Walau macam besar sekalipun pertemuan kita tidak pernah mengarang-arangkan, dan tidak ada orang peringkat rendah atau peringkat, tidak ada. Jadi kita laksanakan secara sukarela, secara bersatu padu, secara tolong-menolong. Banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat intelektual mengenai sastra diadakan. Jadi dunia sastra di Singapura lebih rancak, lebih terbuka kerana ada jalinan yang lebih besar dengan alam Nusantara itu. Ketika saya menjawat ketua satu kira-kira pada tahun awal 80-an, keadaan masyarakat Melayu yang saya selalu perkirakan dalam lingkungan penulis dan pembaca. Penulis menyampaikan sesuatu mesej yang ingin disampaikan dan pembaca harus menerima. Tetapi kalau pembaca, masyarakat tidak membaca, agak sulit dia nak menerima mesej-mesej yang ingin saya sampaikan. Inilah masalah pertama, kembali kepada membaca. Ilmu harus ditambah dengan membaca dan membaca. Membaca adalah satu yang penting bagi ayah saya. Dan cara dia memupuk cinta untuk membaca itu senang saja. Dia membawa saya dan adik-beradik saya ke perpustakaan. Saya cinta membaca sebab melalui aktiviti membaca ini kita dapat bukan saja mendalami pengetahuan kita, ya, tapi juga dapat mendampingi pengalaman watak-watak yang ada di dalam novel atau laporan, ya, yang ada di dalam surat khabar itu. Dan ini membuka, ya, fikiran saya selalu untuk menanya soalan, ya, mengapa begini atau mengapa begitu. Subuh hilang senja, motif saya itulah keadilan. Keadilan dalam bentuk yang berbagai-bagai. Keadilan yang timbul dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kalau seorang pembaca kelayak yang bijak, dia membaca cerpen saya, dia membaca puisi saya, dia membaca novel saya, mesti ada keadilan-keadilan yang saya bahaskan supaya sedar bahawa keadilan itu penting. Jadi motif yang ingin saya sampaikan di dalam Subuh Hilang Senja adalah gambaran hidup kesatuan di antara pelajar-pelajar yang baik, di antara Subuh, Senja dan Bujang dan Saleh, 4 watak yang disatukan dalam satu sekolah dengan satu ikatan yang kuat, persahabatan di antara mereka. Mereka jujur, mereka baik, tapi disalah tafsirkan. Jadi gambaran yang benar akan menjadi rosak kalau orang tidak percaya kepada seorang. Beliau agak terus terang, agak kritis, sebab apa yang nak ditegakkan itu ialah kebenaran. Kita lihat bagaimana beliau cuba menyedahkan masyarakat. Jadi banyak hal-hal masyarakat diterapkan dalam karya-karya beliau. Jiwa masyarakat itu cukup kuat dalam dirinya. Sebenarnya, ya, selepas 9 tahun saya ditinggalkan oleh isteri saya, Saira Taris, saya macam berjanji pada diri saya tidak mau lagi bermula dari alif bata atau ABC. Sudahlah, cukuplah. Ya, pengalaman ini biarlah begitu saja. Lalu seorang teman membuat pertemuan saya dengan seorang perempuan. Inilah Halimah. Jadi dia
kenalkan saya dengan beliau dan kita makan malam di satu restoran di Gelang. Dan selepas itu kami berhubungan dengan telefon dan akhirnya saya mantap akan mengambil beliau menjadi istri saya. Dia seorang yang baik, yang tahu, yang cukup akrab dengan saya. Beliau cukup menghormati saya dan cukup mengasihi saya dan menjaga saya dengan sebaik mungkin. Satu-satu karya ayah saya yang saya suka dan saya hargai ialah novelnya Penghulu yang Hilang Segala-galanya. Novel ini menceritakan seorang penghulu dari sebuah pulau selatan Singapura yang dipindahkan dari kampungnya ke sebuah flat kecil di Tanah Besar Singapura. Pada masa itu pada tahun 50-an, 60-an dan tahun-tahun 70-an banyak perubahan-perubahan yang berlaku di negara kita di Singapura ini. Perubahan-perubahan yang sangat mendadak, sangat cepat. Suratman amat peka, sensitif terhadap masalah dan rasa kehilangan masyarakat Melayu, terutama perubahan daripada kehidupan dari dunia kampung ke dunia flat. Kehilangan ini bukan saja kehilangan fizikal, tetapi juga kehilangan sumber ekonomi, kehilangan juga hubungan sosial. Seorang penghulu adalah seorang raja di dalam pulau itu. Kalau dia sakit, orang akan tolong. Kasih ikan, kasih ketam. Apa dia cakap, orang dengar. Macam raja. Tapi apabila dia dipindahkan, saya gambarkan sebagai rumah burung pati. Apa yang dia boleh buat? Orang lain tak dapat berikan apa-apa pada dia. Jadi motif dari novel itu, kalau orang baca selapis, mereka hanya tahu bahawa tentang seorang penghulu yang tidak boleh hidup di kawasan yang bukan tempat dia sebagai seorang penghulu. Tapi sebenarnya ada suatu mesej yang dalam bagaimana pulau sebidang itu adalah apa sebenarnya. Dan pergi balik ke rumah flat itu apa motif saya, mengapa dia tak suka. Kita boleh baca tentang naratif ini atau mendapati apakah pengalaman seorang itu yang telah kehilangan sesuatu yang penting baginya.